Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan dan Cikgu Intan. Tentunya dengan topik kita perabot jalan. Tadi belum terperinci lagi penjelasannya dan saya yakin dan percaya Cikgu akan terangkan kepada kita semua. Jom kita mulakan Cikgu. Okey, kita pergi kepada tanda yang pertama iaitu tanda lalu lintas. Okey, kita tengok ada berapa tanda lalu lintas yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tanda peraturan, yang kedua adalah tanda amaran dan yang ketiga adalah tanda maklumat. Dan kita tengok apa itu tanda peraturan, tanda amaran dan juga tanda maklumat. Okey, kita pergi kepada tanda peraturan. Sebut je peraturan. Apa yang Irfan rasa? Undang-undang? Yes, dia berkaitan dengan undang-undang. Kalau kata berlakunya salah laku, apa akan jadi? Tindakan undang-undang akan diambil? Yes, akan ada tindakan undang-undang. Kita tengok tanda peraturan yang pertama iaitu tanda mandatory. Okey, kita tengok apa itu tanda mandatory. Sebut je mandatory maknanya wajib. Maknanya dia wajib ikut arahan bagi mengelakkan kemalangan dan juga membawa kecederaan, kerosakan harta benda dan juga kematian. Jom kita tengok apa itu contoh-contoh tanda mandatory. Okey, kalau kita perasan dekat sini, tanda mandatory dia akan berwarna biru. Ini salah satu yang tips yang pelajar kena ingat. Dia tengok tanda biru, bulat macam ni, ini adalah tanda mandatory. Maknanya wajib ikut. Kalau kata pada jalan tersebut, letak je contohnya laluan basikal sahaja. Adakah motosikal boleh? Tak boleh Cikgu? Ya, tak boleh. Tiada kompromi? Ya, betul. Tiada kompromi. Maknanya kalau kata dia letak tanda laluan basikal, maknanya basikal sahaja yang boleh lalu kawasan tersebut. Itu contoh dia. So, satu lagi yang pelajar macam mana nak lebih ingat bila kita tengok colour. Selalunya kita perasan pada warna-warna kan untuk mudah ingat kan. So, kalau berwarna biru macam ni, ini adalah tanda mandatory. Kalau dalam soalan, dia hanya tanya tanda mandatory, dia tak bagi tahu gambar. So, daripada situ kita tahu, oh ini yang colour biru ni. So, yang mana yang berkaitan kita boleh letakkan. Okey, ini adalah tanda peraturan yang kedua iaitu tanda larangan. Bila sebut je larangan, maknanya boleh buat ke tak boleh buat, Irfan? Tak bolehlah Cikgu. Ya, Dilarang. maknanya tak boleh buat, dilarang buat. Kita tengok apa itu? Dia adalah memberi panduan dan peringatan kepada pengguna berkaitan dengan perkara yang dilarang. Maknanya dilarang, kalau selalunya dilarang ni kalau apa? Merah rasanya. Kita tengok betul ke tak betul kalau merah? Ya, pandai Irfan. Ya, dia berwarna merah. Kalau kita perasan, kalau color merah ini adalah tanda peraturan bagi tanda larangan. Ini adalah tips-tips yang pelajar macam mana dia nak klasifikasikan tanda-tanda tersebut. Okey, contohnya macam kenderaan dilarang masuk, dilarang membelok ke kanan dan sebagainya lah. Kalau kita perasan dia berwarna merah macam ni, maksudnya dilarang. So kat situ pelajar dah tahu, oh color merah adalah tanda larangan. Okey, jom kita tengok contoh-contoh soalan dia. Silakan. Okey, contoh soalan untuk tanda peraturan. Ada tak siapa-siapa volunteer untuk soalan yang pertama? Okey, Akila. Boleh Akila baca soalan dan terus jawab soalan. Tanda peraturan ialah tanda yang dibuat kuasa di bawah. Okey. Boleh Hamsidah dekatkan mikrofon? Okey. Lagi sekali, silakan. Tanda peraturan ialah tanda yang dikuat kuasa di bawah undang-undang lalu lintas. Pelanggaran ada arahan boleh didakwa mengikut ordinan lalu lintas. Berdasarkan Raja 1, namakan tanda peraturan berikut. A. Tanda mandatory. B. Tanda larangan. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey, kalau kata dia betul, dia dah boleh jawab. Dia boleh dapat 2 markah. Okey, A tadi dia kata tanda mandatory. Betul Akila. Okey, tanda mandatory. Yang kedua, kita tahu kalau merah tadi saya cakap apa? Tanda larangan. So, dah dapat 2 markah pada Akila. Senang je kan Cikgu kan? Senang je. Kita ingat warna, kita tahu bentuk. Oh, dah tahu itu adalah tanda peraturan yang mana. Baik. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu tanda amaran. Apa itu tanda amaran? Kita tengok pula tanda amaran adalah dia memberi peringatan ataupun memberi amaran kepada pengguna tentang keadaan bahaya yang berada di hadapan. Kita tak sampai lagi dia dah bagi tahu. Okey, kita tengok pula apa itu contoh-contoh tanda amaran ni dan warna apa
Kalau kita tengok kat sini, dia berwarna kuning. Warna Kalau kuning. kata lagi besar, lagi maknanya amaran dia lagi berbahaya lah. Macam tu je, Baru Irfan tahu. Lagi kan? besar, Bila lagi kita bahaya. besar, lagi bahaya. Nampak sangat kat Okey. situ kalau kata ada kamera kan. Kat situ kita dah tahu dah amaran-amaran dia. Contoh bentuk dia pun berbeza. Kalau kita nampak bentuk jenis diamond macam ni, maknanya dia adalah tanda amaran dan dia berwarna kuning. So dah tahulah kalau kata mandatory tadi color biru, larangan tadi kalau apa Irfan? Merah. Dan tanda amaran adalah color kuning. So kat sini kita tengok tanda-tanda amaran. Contoh-contoh dia adalah contohnya jalan tidak rata, laluan sempit di hadapan dan sebagainya lah. Kalau kita nampak berbentuk begini maknanya dia bagi amaran awal pada kita supaya kita bersedia ada kemungkinan berlaku bahaya di hadapan. Kena berhati-hati lagi lah, Ya, cikgu. kena lebih berhati-hati bila kita nampak tanda amaran yang ni. Baik. Okey, seterusnya kepada tanda maklumat. Apa itu tanda maklumat? Bila kita kata, maklumat. Apa itu maklumat Irfan rasa? Maklumat ni dia bagi tahu kepada kita berkenaan dari segi mungkin jarak ataupun perjalanan. Ya, kan? betul. Maknanya dia mesti tanda tu dia ada maklumat lah untuk kita sebagai pengguna jalan raya. Iaitu tanda yang memberi maklumat kepada pengguna berkenaan jarak perjalanan, nama jalan, nama bandar, pekan dan arah. Contohnya kan macam kita nampak dia berbentuk macam mana pula? Rasa-rasa? Segi empat tepat. Ya, betul. Dia selalunya berbentuk segi empat dan akan ada maklumat-maklumat yang berkaitan. Jom kita tengok contoh dia macam mana. Contoh dia macam ni. Dia tak ada color yang spesifik, merah, kuning ke apa tak. Tapi dia berbentuk. Kalau kita tahu, kalau color hijau ni selalu jumpa kat mana, Irfan? Dekat Lebuh Raya. Ya, betul. Kat Lebuh Raya. Selalunya kalau yang berwarna biru ni kita biasa jumpa di jalan raya, jalan raya biasalah. Betul. Okey, selalunya dia berbentuk segi empat macam ni dan dia akan adalah tunjuk arah bulatan, kita punya susu keluar destinasi dan sebagainya. Ini adalah tanda maklumat. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, siapa volunteer untuk soalan yang seterusnya? Baik, silakan. Saya, Cikgu. Cikgu. Siapa tu? Saya yang kuat sangat tu. Okey, kat sini saya cepatkan. Okey, apa jawapan untuk tanda maklumat pada mana? A, B, D, C, O, cikgu. D? D. Okey, kita tengok betul ke tak? Ya, betul. Okey. Maknanya tanda maklumat. Okey, tanda amaran? Terbagi jawapan cikgu. pula. okey. betul. Okey. Baik, Okey. mungkin boleh baca soalan seterusnya dan jawab. Silakan Farzana. Tanda mandatory. B, cikgu. Mandatory B. Okey, betul. Tanda larangan C. Okey. Tanda larangan di C. So maknanya larangan kita tahu dia yang berwarna merah. Mandatory color biru. Kalau amaran kita tahu dia berbentuk diamond. Dan ini adalah tanda maklumat lah. Maknanya dia bagi maklumat pada kita. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Siapa soalan seterusnya? Baik, mungkin murid Syaz yang boleh? seterusnya boleh baca dan jawab soalan. Okay, Silakan. baca dan jawab soalan. Bahagian 3 di bawah menunjukkan tanda lalu lintas. A. Kelaskan kategori tanda lalu lintas ini, iaitu jawapan dia tanda larangan. Betul tak tanda laju larangan? jawab. Okey. Ya, sebab dia dah nampak color merah tu kan? So Baik, itu adalah tanda larangan. Okey, yang kedua. Soalan B pula, langkahkan dan namakan tanda lalu lintas yang sama kelas dengan tanda lalu lintas di darjah 3. Nama tanda lalu lintas ialah kenderaan dilarang masuk. Kenderaan dilarang masuk. Okey, boleh. Tak ada masalah. Sebab dia adalah masih lagi berada dalam kelas yang sama iaitu tanda larangan. Sama juga macam saya bagi contoh ni, tanda larangan maksudnya kenderaan dilarang masuk. Okey? Kita pergi yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Dina boleh? Okey, Dina. Baca soalan dan jawab. Ya, betul. Baca soalan dan jawab. Kelaskan tanda lalu lintas itu dengan menulis A, B, C dan D pada petak yang disediakan. Tanda mandatory C, tanda larangan B, tanda maklumat D, tanda amaran A. Okey, tanda mandatory tadi Dina cakap C. Dina boleh tak bacakan sekali pada yang C tu apa? pernyataan untuk C dan sebagainya. Merupakan tanda yang bertujuan memberi arahan kepada pengguna jalan untuk melakukan perkara tertentu. Ya, Okey, okey. itu Yang tanda tanda larangan mandatory. tadi baca dan jawab dia punya ni. Tanda larangan B, tanda ini bertujuan memberi arahan untuk tidak melakukan perkara tertentu.
Ya, betul. Tidak. Okey, seterusnya tanda maklumat. Tanda maklumat D. Contoh tanda ini adalah tanda tempat meletak kenderaan dan tanda hospital. Okey. Memberitahu maklumat kepada kita. Ya, dia betul. bagi maklumat. Okey. Yang terakhir. Silakan. Tanda amaran A. Memberi amaran kepada pengguna tentang bahaya di hadapan. Ya, betul ke tak betul? Okey, betul. So, Dina dah dapat 4 markah. Senang je. Kita klasifikasi. Lepas tu terus kita boleh tahu dia berada di kelas mana. Maksudnya pada tanda jalan yang mana. Betul. Okey? Baik. Okey, kita pergi yang seterusnya iaitu tanda jalan. Apa itu tanda jalan? Tadi berkaitan dengan tanda-tanda. Ini berkaitan dengan tanda-tanda di jalan. Apa itu tanda jalan? Adalah panduan kepada pengguna semasa menggunakan jalan raya. Biasanya dia terletak pada permukaan jalan, Irfan. Yang ada, kadang-kadang ada warna kuning pun ada, Ya, warna putih pun betul. ada. Kuning ada, putih ada. Selalunya 2 color tu je Betul. lah kan. Okey, so kita tengok apa itu tanda jalan. Ini adalah tanda jalan. Maknanya dia dilukis di atas permukaan jalan. Yang biasalah, ini memang biasa kita tengok. Ada tak jalan yang tak ada garisan tengah jalan, Irfan? Selalunya kalau macam tu mungkin dekat kampung-kampung lah, cikgu. Ya, dekat kampung-kampung selalu memang dia tak ada garisan tengah jalan, tak ada garisan larangan memotor. Tapi di jalan yang kata apa, jalan bandar memang akan wajib adalah betul. untuk Wajib memberikan ada. penerangan. Kalau tak ada apa jadi, Irfan? Akan berlaku kecelakaan, sesak dan sebagainya. Apa akan jadi, Dina, kalau kata tak ada lintasan penjalan kaki ni? Kita nak lintas ke sebelah tapi tak ada lintasan penjalan kaki, Boleh ke Dina. tak? Apa akan jadi? Boleh ke tak? Tak, bahaya boleh. kan? Bahaya. Bahaya kata Bila dia. bahaya selalu dia akan ada jejantas. Perasan tak? Kalau kat kawasan sekolah dia akan ada satu jejantas ataupun lintasan pejalan kaki. Supaya apa? Senang nanti dia akan bagi tanda arahan yang bersesuaian supaya pengguna lebih berhati-hati dan selalunya pelajar akan melintas dengan selamat. Ini adalah contoh-contoh tanda jalan. Kalau yang garisan larangan berhenti tu macam mana, cikgu? Okey, untuk garisan larangan berhenti, kalau perasan, apa jadi kalau kata kita melebihi kawasan tersebut? Apa nak jadi? Jawab. Zana ke? Syaz ke? Apa akan jadi kalau kata kita tiba-tiba terberhenti, melebihi pula? Macam postman ni kan, kalau kita nampak kan, dia dah lalu pula melebihi Dia dah berada garisan dalam kotak tu, cikgu. Ya, dia berada dalam kotak. Okey. Macam mana tu? Bahaya ke tak? Macam mana? Bahaya ke tak? Siapa-siapa boleh je volunteer. Bahaya ke tak agak-agak? Bahaya. Kenapa bahaya? Sebab kalau Ifan boleh tolong jawab, cikgu. Boleh. Sebab itu kawasan untuk orang lalu lintas. Jadi kalau dia dah masuk dalam kotak tu, cikgu, mungkin akan berlaku kecederaan ataupun aksiden lah. Betul. Boleh berlakunya kemalangan jalan raya. Baik. Sebab kita dah lebih kepada garisan larangan berhenti. Nama pun larangan berhenti. Tak bolehlah berhenti masuk dalam dia. Kena keluar pada dia. Okey, itu dari segi tanda jalan. Okey, kita pergi kepada next soalan. Siapa volunteer untuk next soalan? Okey, untuk jawab soalan cikgu. Okey, Akilah. Baca soalan dan terus jawab. Silakan. Okey, boleh jawab? Buka mikrofon dulu. Alright. Boleh Akilah buka mikrofon dulu? Tanda jalan berfungsi sebagai panduan kepada pengguna jalan semasa menggunakan. Boleh Akilah dekatkan lagi mikrofon dengan tak mulut. berapa dengar Akilah. Kurang jelas. Silakan. Lengkapkan tanda jalan yang betul. Okey. Baik. Yang pertama? Yang pertama, garisan tengah jalan. Okey, betul. Yang kedua? Garisan pejalan kaki. Tanda lintasan pejalan kaki. Dan yang ketiga? Tanda larangan memotong. Tanda garisan larangan memotong. Dan yang terakhir? Anak panah arah laluan. Ya, anak panah arah laluan. Kalau Kila dah jawab semua ni, dah dapat kenal pasti soalan, Kila dah dapat 4 markah. Susah tak nak jawab asal-asal Irfan? Tak susah, cikgu, sebab kita punya jalan ni selalu kita akan nampak di mana-mana saja kita berada. Betul, Jadi betul. kalau kita boleh faham dan kita boleh ingat, kita boleh jawab soalan dengan mudah saja. Ya, betul Irfan. Senang saja nak skor PKA ni kan. Janji Betul. kita faham dan kita ingat. Okey, ini adalah soalan yang seterusnya.
Okey, soalan seterusnya. Zana. Boleh Zana? Saya terus. Boleh go. Okey, yang pertama baca dulu A. Raza 3 menunjukkan sebahagian jalan yang baru siap dibina. Jalan itu belum dilengkapi dengan tanda lalu lintas. Lakarkan yang berikut pada peta yang disediakan pada Raza. Okey. A. Satu tanda lalu lintas amal yang sesuai di L. Apa Saya awak agak? rasa tanda kanak-kanak sekolah melintas. Okey, Okey. L tanda kanak-kanak. Okey, betul. Wah, Maknanya betul kat lah. situ kita akan letak tanda amaran kanak-kanak melintas sebab ada kawasan sekolah dan juga kawasan perumahan. Okey. Okey, seterusnya. B. Satu tanda lalu lintas mandatory yang sesuai DT. Jalan terus atau ke kanan sahaja. Okey, kalau kata kita dari arah sini, Okey. betul tak? Zana cakap jalan terus, tanda mandatory jalan terus ataupun belok ke kanan sahaja. Kalau kita perasan jalan ni dia tak ada ke kiri. Kiri, betul. Maksudnya kita boleh jalan terus ataupun ke kanan sahaja. Okey, yang seterusnya dan yang terakhir. Satu tanda jalan yang sesuai DM. Okey. Tanda lintasan pejalan kaki. Tanda lintasan pejalan kaki. Betul ke tak betul Irfan? Agak-agak? Betul, sebab ada kawasan perumahan yang menghubungkan kat sekolah tu cikgu. Jadi murid-murid daripada sekolah nak balik ke rumah kena lalu kat situ. Ya, kita tengok betul ke tak betul. Betul. Okey, betul. Kita Okey. ada tanda jalan yang sesuai iaitu tanda jalan lintasan pejalan kaki. Baik. Sebab apa? Sebab dia kawasan sekolah dan kawasan perumahan. Terima kasih Cikgu Intan. Wah, lagi jelaslah sebenarnya Ifan belajar mengenai tanda jalan ini dan juga kita akan berhenti seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM